dalam dunia perubatan. Dan yang kedua sebenarnya memisahkan di antara fiqh perubatan Islam dan perubatan moden itu adalah satu tafriqah, satu pemisahan yang salah. Ya, tidak betul bila kita katakan ini perubatan Islam jampi, ini perubatan moden datang daripada sains. Sebenarnya yang hakikatnya di dalam buku Syekh Qaradawi As-Sunnah Masdar li Ma'rifah wal Hadarah menyatakan inilah ilmu Islam. Rasulullah sendiri menggesa para sahabat membuat ilmu praktikal, ilmu eksperimen. Sebab itu perubatan moden dinamakan sebagai perubatan Islam. Kita sendiri yang menjenamakan sedemikian, akhirnya orang tak pergi hospital. Orang kata orang pergi jumpa ustaz-ustaz dulu. Sebenarnya perubatan Islam ini dia bukan perubatan yang bersifat tajribah ataupun eksperimen. Dia hanyalah jampi dan doa. Dan bila doa bergantung kepada kesalehan seseorang tersebut. Kalau dia soleh, doa dia makbul, Allah Taala makbulkan. Sebab dia tidak ada satu guideline. Misalnya dia baca surah ni. Macam mana kita nak tahu surah ni boleh tally dengan penyakit tu? Itu persoalan dia. Sebab itu tidak berlaku di zaman Rasulullah SAW. Klinik-klinik syifa tidak berlaku. Tapi tidak salah. Cuma tidak cukup. Sebab itu saya dalam satu forum kita lakukan perubatan Islam yang didakwa perubatan Islam ataupun perubatan apa-apa tradisional. Dia bukan alternatif. Dia komplement saja. Macam mana pun kita pergi jumpa ustaz, kita jumpa mana-mana rawatan, kena juga ke hospital. Hospital itu asas. Itu asas dan utamanya? Itu adalah perubatan Islam. Sebab itu Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya menyebutkan perubatan. Kajian-kajian ini adalah kekuatan ummah. Dan dinamakan sebagai fardu kifayah. Sebab itu saya katakan, pemisahan tersebut adalah satu kesalahan daripada kita. Tidak wujud yang di sana dikatakan perubatan Islam, ini perubatan moden. Semua adalah perubatan Islam. Tidak wujud pembahagian itu. Pembahagian Islam. Perubatan moden adalah perubatan Islam. Dan dalam Islam, dia melihat perubatan tidak berdiri di atas wahyu. Kerana wahyu menggesa kita menjadikan perubatan berdiri di atas eksperimen. Sebab itu nak buat vaksin ni, maka masa 3 tahun. Betul. Sebab dia kena buat eksperimen, kena buat kajian, uji dan seumpama dengan dia. Itu hakikat ilmu. Sebab itu Syekhul Azhar, Syekh Muhammad Shaltut rahimahullah menyatakan asas perubatan kepada eksperimen, bukan kepada wahyu. Macam kita nak buat umrah lah, bukan asas dia wahyu. Maknanya adakah kita bila kita buat umrah kita akan tengok Quran, tiang nak buat macam mana? Tak ada. Sebab Al-Quran dah arahkan kita tanya pakar-pakar. Fas'alu ahla dzikri. Memang dasar umumnya adalah wahyu, tetapi kepada praktikal bukan diambil daripada Al-Quran tetapi diambil daripada eksperimen dan ilmu. Inilah apa dia katakan sebagai perubatan yang diinginkan oleh syariah. Itu dia. Tertarik dengan apa yang dikongsikan oleh Ustaz ini. Sebenarnya teringat saya kepada sejarah bagaimana ilmuwan Islam seperti mana Ibn Sina yang mempelopori bagaimana... Kalau tak, mereka tak tulis buku tu. Betul. Ibn Sina ada buku konun, berapa jilid dia tulis buku tentang medik. Jadi sia-sia kalau kita kata ini perubatan bukan Islam. Ya, betul. Subhanallah. Jadi setuju tak Ustaz kalau saya sebutkan bahawasanya segala perubatan ini adalah sebenarnya perubatan Islam? Saya namakan perubatan Islam dan semua perubatan yang mendatangkan kebaikan kepada manusia walaupun tak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam.